Bila tiba hari raya, semua insan bergembira. Tetapi 5 rukun khutbah, kalau kita dah faham, dah reti, maka kita dibolehkan untuk membaca khutbah. Bila kita bercerita pasal hari raya, maka kita akan teringat lemangnya, ketupatnya, rendangnya, nasi dagan dan lain-lain. Tetapi jangan kita lupa, di hari raya Aidilfitri ada amalan yang boleh datangkan pahala kepada kita. 5 amalan sunnah yang boleh kita lakukan semasa hari raya Aidilfitri. Yang pertama sekali adalah bertakbir. Ulama mengatakan bermulanya takbir hari raya Aidilfitri iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ialah pada malamnya 1 Syawal bermulanya maghrib. Maka bermulanya maghrib pada malam 1 Syawal disunatkan kita untuk bertakbir, untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan sunnah yang kedua adalah kita menghidupkan malam 1 Syawal dengan amalan yang boleh datangkan pahala kepada kita. Kita kutip sampah boleh pahala dah. Kita mengemas rumah dapat pahala. Kita berzikir apatah lagi dapat pahala. Dan di antara amalan-amalan yang disunatkan pada malamnya adalah kita solat sunat tasbih. Dan yang ketiga, amalan sunnah pada hari raya Aidilfitri adalah kita bersedekah dan ziarah menziarahi. Dan bersedekah, di antara konsep sedekah, kita memberi duit raya. RM1, RM2, RM3. Itu bergantung kepada ikhlas kita. Kalau kita bagi RM10 pun, kalau kita tak ikhlas, sama sahaja. Amalan itu dikira amalan yang sia-sia. Jika kita beri duit raya RM1, RM2 dengan didatangkan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat pahala. Tapi kalau kita beri RM10 tapi tak didatangkan keikhlasan kepada Allah untuk tunjuk-tunjuk aku bagi RM10, maka amalan itu adalah amalan yang sia-sia. Dan ziarah menziarahi sanak saudara. Dan amalan sunnah yang keempat adalah menunaikan zakat. Amalan sunnah yang kelima adalah makan sebelum menunaikan solat sunat hari raya Aidilfitri. Apakah hukum kita menunaikan solat sunat hari raya Aidilfitri? Hukumnya adalah sunat yang digalakkan. Dan solat sunat hari raya Aidilfitri boleh dilakukan pada 1 Syawal bermulanya terbit matahari sehingga tergelincirnya matahari, dan dilakukan sebanyak 2 rakaat. Dan solat sunat hari raya Aidilfitri boleh dilakukan secara berjemaah dan bersendirian. Seperti contoh, kita bangun lewat subuh pada hari raya tu. Kita bangun subuh pukul 9 dah, dan semua orang dah solat dah. Tinggal kita seorang tak solat. Jadi kita dibolehkan untuk solat bersendirian. Okey, bagaimana pula dengan niat? Macam mana kita nak niat? Niat dia sama sahaja dengan solat sunat yang lain, cuma ditambahkan sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat sebagai imam ke sebagai makmum ke kerana Allah. Kalau solat bersendirian, sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat kerana Allah Taala. Dan segala amalan ataupun segala syarat rukun sunat di dalam solat sunat hari raya Aidilfitri sama sahaja dengan solat-solat yang lain, cuma di Aidilfitri ditambahkan padanya rakaat pertama 7 kali takbir, dan diselangi di antara takbir itu dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dan di rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir, dan diselangi di antara takbir dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sama juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Maka bila mana kita sudah selesai solat, maka imam akan naik ke mimbar untuk membaca khutbah. Dia beza dengan solat Jumaat. Kalau solat Jumaat kita baca khutbah dulu baru solat. Kalau hari raya solat dulu baru kita baca khutbah. Sempena musim PKP ni, mungkin ada di antara kita nak solat hari raya dekat rumah dan nak baca khutbah, tidak ada masalah, boleh. Cuma kena tahu rukun-rukun khutbah. Dan di antara rukun khutbah ada 5. Yang pertama sekali rukun khutbah iaitu kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allahu Akbar. Dan yang kedua, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah. Dan yang keempat, kita membaca ayat Quran. Dan yang kelima, kita berdoa keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada khutbah yang kedua. 5 rukun khutbah kalau kita dah faham, dah reti, maka kita dibolehkan untuk membaca khutbah. Ketika mana sedang berlangsungnya khutbah, di antara 4 perkara sunat, iaitu yang pertama sekali adalah bermulanya takbir. Kita mulakan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, perkara sunat semasa khutbah adalah khatib disunatkan untuk berdiri. Dan yang ketiga, kita disunatkan untuk suci daripada hadas. Dan yang keempat adalah khatib disunatkan duduk sekejap di antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kalaulah siapa-siapa pernah join solat Jumaat, maka dia akan tahu khatib akan duduk sekejap ketika mana khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau yang tak pernah tu mungkin tak tahulah kot. Dan yang terakhir sekali, di 1 Syawal kita diharamkan untuk berpuasa.